Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana وأظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا واشف به مرضانا يا رب العالمين أثبنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan kita pada pagi ini insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan sama-sama cuba untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-72. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an aqimus shalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa an aqimus shalah wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun." Dan insya-Allah kita akan kalau ada masa selepas itu kita akan teruskan dengan ayat 72, 71, 73. Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir." Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah dua ayat ini kita akan sama-sama cuba untuk memahaminya dan juga kita akan sama-sama i'rab ayat dua ayat ini. Dan i'rab ayat yang ke-72 itu tidaklah agak susah, insya-Allah tidak susah, cuma ayat yang ke-73 itu mungkin ada di sana cabaran-cabaran yang kita sama-sama akan lalui dan fahami insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita pergi ke i'rab ayat dua ayat ini, dari sudut tafsiran ayat 72 dia ada sambungan bagi ayat sebelumnya 71. Jadi ayat 71, 72 saya sudah pun tafsir ataupun huraikan secara ringkas di dalam kelas kita sebelum ini. Begitu juga ayat 73 pun ada sambungan bagi ayat sambungan ataupun ada hubungan dengan ayat sebelumnya iaitu ayat 72. Jadi kalau kita nak cuba fahami ayat 2-3 ayat ini secara umumnya, kita mulakan daripada qul inna hudallahi huwal huda. Qul ini pun dia ada kaitan pula dengan ayat sebelumnya. Qul dia qul, banyak qul kan dalam surah Al-An'am ini, banyak Allah Taala guna qul. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad menyebut ataupun beritahu ataupun menjawab dan selainnya. Jadi kita mula di sini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar petunjuk. Ialah petunjuk. Tidak ada petunjuk selain daripada hidayah ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah Allah itu adalah Islam. Maknanya Islam itu adalah sebenar-benarnya agama. Tidak ada agama yang benar selain daripada agama Islam. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala huwal huda, dan ialah adalah benar-benar sebenar-benar petunjuk. Wa umirna, dan kami diminta. Jadi bermula di sini ayat selepasnya akan ataf, akan berkait dengan umirna di sini.
Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kami diperintahkan menyerah diri kami bagi Tuhan sekalian alam. Itu yang pertama. Kami diperintahkan apa? Pertama, untuk berserah diri ataupun untuk memeluk Islam. Kerana seseorang itu apabila dia memeluk Islam, maknanya dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun juga linuslima ini juga boleh kita terjemahkan menyelamatkan diri, kerana salam itu adalah selamat, sejahtera. Jadi hendaklah seseorang itu diperintahkan untuk memeluk agama Islam, iaitu menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menyerahkan dirinya bagi Tuhan yang mengurus sekalian alam yang ada di atas muka bumi ini ataupun di atas dunia ini. Semuanya adalah di bawah perintah ataupun urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa umirna linuslima, untuk menyerah kepada Tuhan yang mengurus ataupun memiliki sekalian alam. Yang kedua, wa an aqimu, dan bahawasanya aqimu, kamu selepas kamu memeluk Islam, selepas kamu mengaku ataupun menyerahkan dirimu kepada Tuhan sekalian alam, apa yang kamu perlu buat? Allah Ta'ala guna aqimu, fi'il amar. Yang kedua ialah menunaikan ataupun mendirikan solat, menegakkan ataupun mendirikan, menunaikan as-salah sebagai asas ibadat ataupun hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut solat. Banyak lagi ibadat-ibadat lain. Jadi disentuh ataupun disebut secara khas ataupun dinyatakan secara nyata di sini, iaitu mendirikan solat atas asas solat ini adalah hubungan makhluk, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini adalah tempat makhluk sujud ataupun bermunajat ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merupakan asas, merupakan rukun Islam solat ini. Jadi disebut diperintahkan untuk mendirikan solat. Yang ketiga, wattaqu, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermula daripada umirna, maka bermulalah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah sebenar-benar petunjuk. Dan jika kamu mengikut petunjuk itu, maka pertama kamu hendaklah menyerah diri kamu kepada Tuhan sekalian alam. Kamu menyerah, kamu menjadi hamba abdi, kamu sembahnya, kamu menyerah segala-galanya, hidup kamu, mati kamu dan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam Islam itu juga ada ibadat dan disebut mendirikan solat sebagai satu ibadat, mewakili ibadat-ibadat yang lain, kerana solat itu adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, secara umumnya hendaklah kamu takut kepadanya. Wattaquhu. Wattaquhu ini maknanya bertakwa kepadanya, melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqu. Okey, jadi tiga perkara tersebut: bertakwa, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga melakukan ibadat, iaitu solat, mendirikan solat, menunaikan solat. Dan selepas itu disebut wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Ini adalah ayat lain, ataupun kalau nak letak waw itu ataf juga pun boleh. Dan jika nak kata waw ini adalah waw istinafiyah pun boleh. Jadi kalau nak bagi tahu waw itu ataf, kaitannya adalah kenapa kamu kena dirikan solat, kenapa kamu kena peluk Islam, kenapa kamu perlu bertakwa kepada Allah. Jadi ayat selepas ini adalah kerana kepada Allah itulah kamu akan dikumpulkan, dihimpunkan. Kamu hidup atas dunia, kamu lakukan ibadat, kamu peluk Islam, serah diri kepada Allah, kamu bertakwa kepada Allah. Jadi kenapa semua itu kamu perlu lakukan? Selain daripada sebab-sebab lain yang dinyatakan sebelum ini, antaranya adalah kerana semua manusia ini akan kembali, akan dikumpul, akan dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan mati, akan berlaku hari kiamat, akan dibangkitkan kembali, akan dikumpul di pada mahsyar,
dan semuanya akan dihisab dan ditentukan syurga neraka. Jadi itu adalah hakikat yang tidak boleh ditolak oleh semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ini adalah akan mati dan semua kita ini akan dikira, dinilai dan juga ditentukan sama ada syurga dan neraka. Oleh kerana itu, maka kamu hendaklah beriman ataupun peluk Islam, serah kepada Allah, juga melakukan amal ibadat dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Ini yang pertama. Yang pertama Allah Taala sebut dia kepadanya, kepada Allah kamu akan dikumpulkan, Kemudian bukan setakat itu, Allah Taala juga sebut wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan dia juga, jadi kalau kita nak kaitkan dengan ayat sebelumnya kan, kenapa kamu perlu serah kepada Allah? Kenapa kamu dirikan solat? Kenapa kamu perlu bertakwa kepada Allah? Antaranya juga adalah kerana dialah yang mencipta langit dan bumi bil haqq, dengan benar. Wa yaquma yaqulu kun fayakun. Dan bumi dan langit ini, bumi samawat, bumi yang langit-langit yang berlapis ini dan juga bumi ini akan tiba masanya yauma yaqulu kun fayakun, akan disebut ataupun akan dikatakan kun, maknanya hancurlah, berlakulah kiamat, maka bumi ini akan hancur, akan dimusnahkan, akan berlakulah kiamat. Qauluhul haq, dan kata-kata itu adalah benar. Apabila berlakunya kiamat itu, maka semua kata-kata itu adalah benar. Maknanya kata-kata itu adalah kiamat, kemudian qada Allah Taala, siksaan, ditentukan syurga neraka, kemudian hisab, semuanya adalah benar semuanya. Semuanya adalah bukan palsu, benar. Ayat ini juga kalau kita lihat surah Al-An'am ini, kalau kita rujuk balik perbahasan kita sebelum ini, ia adalah surah Makkiyah, dan ia juga adalah surah yang ditujukan ataupun khitab dia adalah kepada musyrikin Mekah tentang akidah dan sebagainya. Jadi musyrikin Mekah ini mereka adalah menolak hari kebangkitan. Mereka tidak percaya. Mereka kata, bagaimana kami nak dibangkitkan setelah tulang kami sudah repuk, daging kami telah hancur, kami sudah tak ada, bagaimana kami akan dibangkitkan? Jadi dia punya ayat itu pun adalah lebih kepada untuk memberitahu kepada mereka yang menolak hari kebangkitan ini. Allah Ta'ala sebut apa? Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Sebenarnya kamu akan kembali kepada Allah. Maknanya kamu mati dan akan dibangkitkan, akan dihisab, dikira, dan hari kebangkitan itu adalah satu kebenaran. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut khalaqas samawati wal ard. Seandainya Allah Ta'ala berkuasa ataupun dapat mencipta langit dan juga bumi bil haqq, dan benar, kita boleh lihat langit dan bumi itu ada di depan kita. Kamu wahai musyrikin Mekah dapat melihat dengan nyata di depan kamu kehebatan langit-langit dan juga bumi ini yang penuh dengan kehebatan. Jadi tidak mustahil ataupun bukan sesuatu yang di bawah ketidakmampuan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa untuk membangkitkan balik, membuat balik langit baru, bumi baru, ataupun menghidupkan balik manusia yang telah mati. Jadi Allah Ta'ala khalaqas samawati wal ard juga mengisyaratkan bahawasanya dia juga mampu untuk menghidupkan kembali mereka yang telah mati, termasuklah musyrikin Mekah yang telah menolak hari kebangkitan, sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa untuk mencipta langit-langit dan juga bumi. Jadi yang pertama, kepada Allah kamu akan dikembalikan. Yang kedua, Allah Ta'ala berkuasa ataupun Allah Ta'ala lah yang mencipta langit dan bumi. Yang ketiga ialah qauluhul haqq. Qauluhul haqq ini, kalau ikut tafsiran Ibni Ashur ada dia tafsirkan apa yang dia maksudkan dengan qaulul haqq. Qaulul haqq ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu
berkenaan dengan ketentuannya fi yaumil hasyr, ketentuannya pada hari ataupun pada hari kiamat. Yaumil hasyr ini pada hari dihimpunkan manusia, iaitu bermula wahwa yaqumu yaqul wahwa yauma yaqulu kun, iaitu bermula pada hari Allah Taala mulakan kiamat bila ditiup sangkakala. Selepas ini pun disebut yauma yunfakhu fi as-sur, bila ditiup sangkakala maka akan berlakunya kiamat. Jadi itu adalah benar, qauluhul haqq. Begitu juga amri thawabin, pahala dan juga seksaan, dosa, semua itu juga adalah benar. Apabila berlaku hari kiamat nanti, semuanya adalah benar. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Infitar contohnya, ataupun sebelumnya Al-Insyiqaq, Allah Ta'ala sebut alibat nafsum ma qaddamat wa akhar, diri seseorang itu akan tahu apa yang dia telah buat dan apa yang dia telah tinggal. Dia akan tahu dosa dan juga pahala. Tidak ada pada hari itu kezaliman dan sebagainya. Semuanya manusia akan diberi kitab masing-masing dan diperintahkan iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Diberi kitab, catatan, dan Allah Ta'ala beritahu, bacalah catatan ini. Inilah yang kamu telah lakukan di masa kamu hidup di atas dunia. Jadi semuanya benar, bermula dengan berlakunya kiamat, ditiup sangkakala, kemudian berlaku kiamat, kemudian pahala, kemudian balasan iqab, iaitu syurga neraka. Jadi semuanya adalah benar. Amalan soleh, amalan tak baik, balasan sebagainya adalah termasuk dalam qauluhul haqq. Jadi semua itu adalah dinafikan ataupun ditolak oleh musyrikin Mekah. Jadi Allah Ta'ala sebut qauluhu al-haq. Kamu akan dikembalikan. Kemudian Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Dan yang ketiga adalah semuanya benar. Apa yang berkaitan dengan hari kiamat itu, semuanya adalah benar semua. Jadi manusia akan berlaku kiamat dan semuanya akan dikira dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini kita kira poin dalam ayat 73 ni, dan juga sebelumnya beberapa perkara Allah Ta'ala mahu nyatakan. Kamu perlu Islam, kamu perlu dirikan solat, kamu perlu bertakwa kepada Allah. 3 poin utama yang perlu ingat kenapa kamu perlu buat semua itu. Pertama, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dia Allah Ta'ala itu berkuasa. Dia Allah Ta'ala itu berkuasa dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dengan kekuasaan itu, dialah juga yang mampu untuk membangkitkan ataupun untuk mewujudkan hari kiamat yang diingkari oleh musyrikin Mekah. Dan yang ketiga, qauluhul haq. Apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu semuanya benar berkaitan dengan hari kiamat itu. Iaitu pada mahsyar kamu akan dikumpulkan, kemudian kamu akan dihisab. Jadi apabila manusia ataupun kita ataupun musyrikin Mekah, apabila disebut qauluhul haq, semuanya adalah benar, maka akan terdetik di dalam hatinya satu rasa ketakutan ataupun rasa gerun, kerana semuanya benar. Bagaimana seseorang itu akan lalui pada hari kiamat nanti. Termasuk juga kita, apabila kita baca ayat ini qaulul haq, maka kita akan terdetik ataupun akan tercetus di dalam diri kita betapa kita ini akan dikira ataupun akan dihimpunkan, kemudian dihisab. Dan hisab itu bukan biasa, bukan kata mudah. Hisab itu bermula dengan al-ard. Al-ard itu maknanya dibentangkan, diberi. Allah Ta'ala ada sebut banyak dalam Quran. Allah Ta'ala sebutkan faman utiya kitabahu biyaminih fayuhasibu, banyak ayat-ayat. Sesiapa yang diberi buku catatannya di sebelah kanan, maka kiraannya akan lebih mudah. Siapa yang diberi buku catatan wara al-dhahri, di belakangnya ataupun sebelah kiri, maka hisabnya adalah susah. Jadi kita dapat bayangkan hisab di hari kiamat ini bukannya mudah.
bermula dengan pembentangan ataupun dibuka catatan sehinggalah disiasat, sehinggalah dipanggil saksi, maknanya macam lebih kurang mahkamah kita di atas dunia ini, bukanlah kata mudah-mudah. Allah Ta'ala sebut fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu semua adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya kita akan dibentangkan, akan ditunjuk amalan kita. Itu bermulanya hisab. Ayat yang lain Allah Ta'ala sebut yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Apa yang kita buat ini akan hadir di depan kita. Wa ma amilat min su'in, dan apa kejahatan yang kita buat pun akan hadir di depan kita. Kita akan lihat walaupun sedikit. Allah Taala sebut apa dalam surah yang biasa, surah Zalzalah kalau lupa, faman apa tu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat walaupun sedikit amalan zarrah, sebesar zarah, tak nampak, maka dia akan melihatnya. Begitu juga sesiapa yang buat amalan jahat, wa man ya'mal siapa yang buat amalan walaupun sedikit, dia juga akan melihatnya. Bahkan dalam ayat yang lain, catatan itu akan diletak di tengkuk. Jadi hisab itu adalah bukanlah sesuatu yang biasa, tapi bila disebut qaulul haq, semuanya benar belaka, jadi akan rasa hadir, rasa gerun, rasa takut. Semua amalan kita ini akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kiraannya bukanlah kata apa tu biasa-biasa, semuanya akan dikira. Cuba bayangkan daripada kita balik sampailah sekarang, apa yang kita lakukan, apa yang kita guna nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya mata, telinga, inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya telinga, apa yang kamu dengar, wasam'a, mata, apa yang kamu lihat, wal fuad, dan juga akal, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya. Jadi cuba bayangkan betapa banyak yang kita lihat atas dunia ini, semua dicatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang ada pada kita ini ada tugasnya adalah menulis saja apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Contohnya pada hari ini kita lihat buku, kita dengar kelas kita ini, semua dicatat oleh Allah SWT. Kita lihat apa drama, kita dengar lagu, kita dengar Quran, kita lihat baca Quran, semuanya adalah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang umur kita sampailah sekarang. Jadi semua itu akan ditanya. Kalaulah tak elok, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan, akan dinilai, akan disiasat dan selainnya. Dan itu anggota badan kita kan, anggota badan kita, dan juga janji-janji kita. Allah Taala sebut wa'ufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Janji-janji kita, janji kita dengan Allah, janji kita dengan isteri, janji kita dengan anak-anak, janji kita dengan masyarakat. Kalau YB ataupun menteri ataupun wakil rakyat janji dengan rakyat, kalau kerajaan janji dengan rakyatnya bagaimana, semuanya itu akan ditanya, akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi betapa banyak yang kita buat janji yang kita telah tepati, dan mungkin juga ada di sana yang kita telah tidak tepati. Jadi janji-janji, telinga, mata, akal, dan secara umum Allah Ta'ala sebut, biasa kita baca tu anin na'im tu, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian pada hari tersebut, hari akhirat nanti, akan ditanya semua nikmat. Semua nikmat, nikmat air, nikmat makanan, nikmat tubuh badan. Di dalam hadis lain, la tazula qadama mri'in hatta yus'al an arba'. Kaki manusia tak boleh melangkah kecuali ditanya tentang 5 perkara, tentang hartanya, dari mana dia dapat, ke mana dia infak, tentang tubuh badannya, ke mana dia guna, dan juga tentang ilmunya. Adakah dia mengamalkan ilmu tersebut?
Ini bagi orang yang berilmu. Jadi orang yang berharta ditanya, orang yang ada ilmu ditanya, orang yang ada kuasa, kekuatan tubuh badannya, sihat dan sebagainya akan ditanya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan dilihat, baik dan jahatnya. Jadi hisab itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Bahkan dia adalah sesuatu yang berat, ataupun yang sangat menakutkan. Dan disiasat, dicari saksi. Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita semua ini akan menjadi saksi kepada manusia yang lainnya. Begitu juga orang-orang lain akan menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Dan Rasul itu juga menjadi saksi. Jadi ada saksi-saksi. Dan jika tidak ada saksi, siapa yang menjadi saksi? Yang menjadi saksinya adalah kita sendiri, kecuali mulut. Mulut itu ditutup. Mulut itu ditutup. Yang boleh bercakapnya selain daripada mulut. Bahkan kulit pun boleh bercakap, menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala sebut apa dalam surah lima syahidtum alaina wa qalu li juludihim. Mereka ahli neraka itu ataupun mereka yang berada di akhirat itu, mereka bertanya kepada kulit mereka. Wa qalu li juludihim. Mereka bertanya kulit mereka. Lima syahidtum alaina. Kenapa wahai kulit kamu menjadi saksi ke atas kami? Ini kulit kita sendiri ini menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan kulit menjawab, qalu antaqana Allah. Kulit menjawab, Allah Ta'ala telah menjadikan kami boleh bercakap. Kama antaqa kulla syai'. Sebagaimana dia telah menjadikan yang lainnya boleh bercakap. Jadi saksinya ada. Dan sudah bermula pada hisab itu seksaan. Sudah ada hinaan, sudah ada perlian dan sebagainya. Dipanggil berhala-berhala supaya tolong orang-orang yang menyembah berhala. Dipanggil pemimpin-pemimpin yang kita ta'assub, yang kita mengharapkannya dapat membantu kita, dipanggil supaya datang menolong kita kerana kita menurutnya sebagainya. Sudah bermula pada hisab itu satu seksaan ataupun satu saat-saat yang getir sebelum seseorang itu diputuskan masuk syurga ataupun masuk neraka. Jadi sesuatu itu hisab itu ataupun mahsyar itu bukanlah sesuatu yang biasa. Jadi Allah Ta'ala sebut apa? Qaulul haq. Semuanya adalah benar belaka. Jadi jika seseorang itu dia fahami ayat ini, dia akan rasa gerun, dan sebelum dikira di akhirat nanti boleh ataupun bolehlah kira di dunia ini, maknanya apa yang telah aku lakukan, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu secara ringkas tafsiran ataupun kaitan tiga ayat ini, 71, 72 dan 73. Jadi lebih kepada Allah Ta'ala perintahkan supaya serah diri kepada Allah, kemudian lakukan ibadat, kemudian bertakwa kepadanya. Dan kenapa kamu perlu lakukan tiga asas tersebut? Pertama, kerana kamu akan kembali kepada Allah, akan dikira dan dihisab dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala mampu untuk membangkitkan kamu kerana dia berkuasa, dia telah mencipta langit dan bumi. Dan yang ketiga, qaulul haq, semuanya adalah benar semuanya. Apa yang disebut oleh Allah SWT, kamu akan tahu, kamu akan lihat nanti. Alimat nafsum ahdarat, setiap orang akan tahu apa yang dia bawa di akhirat nanti. Apa yang disebut oleh Allah SWT itu adalah benar. Jadi itu adalah tafsiran secara ringkas. Dan kita teruskan dengan ayat 72. Wa'atifah. Wa'atifah maknanya atah kepada umirna linuslima. Umirna linuslima. Aqimu amrun mabniyun ala hadfin nun. Fi'il amar dan dia mabni. Fi'il amar ni dia mabni ala hadfin nun. Wal waw fa'il. Waw pada aqimu ini adalah fa'il. Waw ini adalah hum. Waw ini adalah antum. Kamu. Kamu ini kembali kepada orang yang memeluk ataupun orang yang mendapat petunjuk. Inna hudallahi huwal huda.
mereka yang telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sebut tadi, selain daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang mendapat petunjuk ataupun mereka yang memeluk Islam, mereka yang menolak ajakan kafir Quraisy supaya murtad, mereka juga adalah hendaklah mendirikan solat. Jadi ada dah dua kan, pertama berserah diri, yang kedua dirikan solat. Jadi berdasarkan kepada waw, waw itu adalah huruf ataf. Waw itu bila kita lihat dari sudut maknanya, dia adalah makna al-jama', kumpul, mutlaqul al-jam'i. Dia bermakna semua itu ada, semua itu ada ataupun sekali dibuat ataupun dilakukan bersama, bukan bukan kata tidak pilihan dan sebagainya. Kalau au pilihan, kalau fa dengan thumma dia ada turutan masa. Jadi tiga perkara ini apabila ada waw ini, maknanya semua ini kamu kena buat sekali, kamu kena ada semuanya. Pertama serah diri kepada Allah, yang kedua dirikan solat, yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mabniyun ala hadfin nun, asalnya adalah aqimuna. Fi'il amar ni dia kita nak mudah, kalau kita nak lihat dia, kita tengok kepada fi'il mudhari' dia. Jadi kalau antum tuqimuna kan, kita buang ta ni, kita buang ta, jadi kita letak alif kan, aqimu, aqama yuqimuna, tuqimuna, aqimu. Kemudian aqimuna dan nun, kemudian nun ini dibuang lagi, dibuang, maka akan dapatlah fi'il amalnya, aqimu. Jadi asalnya antum itu fi'il mudhari'nya adalah tuqimuna, fi'il madhi dia aqama yuqimu. Jadi tuqimuna, dia punya wazan dia ke atas saya tulis, af'ala yuf'ilu, dan fi'il amal dia adalah af'il. Jadi dia punya fi'il aqama tadi, aqama yuqimu, kemudian aqim, fi'il amal dia. Jadi dia ada beza lah sikit kat atas ni, sebab dia fi'il mu'tal, mu'tal ajwaf. Qama ni mu'tal ajwaf kan, dia ada alif ni. Jadi bila dia alif, dia punya tasrif dia pun ada beza sikit. Alif bertukar dengan ya, kemudian dibuang ya. Jadi af'ala ini wazan dia asal. Yuf'ilu fi'il 4 huruf. Aqama, sebabnya aqama ni maksudnya mendirikan. Jadi kalau diguna qama, dia berdiri. Kalau kita kata aqama, kita kata qama, dia berdiri. Kalau mahu menyatakan dia mendirikan sesuatu, jadi kena guna wazan aqama. Kerana kalau qama dia sendiri yang berdiri. Kalau aqama dia mendirikan sesuatu. Okey. Jadi aqama ini bagi huwa aqama. Huwa aqama. Kalau antum fi'il mudhari'nya tuqimuna, yuqimu kalau huwa, kalau ramai tuqimuna. Dan bagaimana kita nak buat fi'il amar? Pertama kita buang nun ni, buang huruf mudhara'ah ta tu, dan kita ganti dengan alif. Ikut wazan dia letak alif. Ada hamzah, bukan alif, sebenarnya dia adalah hamzah. Letak hamzah, aqimu. Dia hamzah qata'. Salah satu fi'il yang hamzahnya qata' adalah wazan af'ala. Jadi kalau hamzah qata' ni disebut hamzah tu barisnya, walaupun ada sebelumnya wa. Contohnya wa aqimu.
Dia jadi hamzah qata' bukan hamzah wasl. Jadi aqimu kita ganti dengan hamzah. Kemudian selepas itu kita buang nun. Nun yang asalnya ada pada fi'il mudhari' itu, dia adalah tanda ataupun alamat i'rab sebenarnya. Tuqimuna, nun ini adalah alamat i'rab bagi keadaan marfu' bi thubutin nun. Kemudian nun ini juga adalah menjadi tanda i'rab bagi fi'il amar, dibuang nun. Dan oleh kerana fi'il amar ini adalah mabni, kita sebut aqimu ini mabni bihadfin nun, bukannya apa tu majzum bihadfin nun, tidak. Dia adalah mabni bihadfin nun, dibuang nun, itu adalah i'rabnya. Jadi jadilah aqimu. Jadi aqimu itu adalah fi'il amar mabni, fi'il amar, fi'il amrin mabniyun bihadfin nun. Bihadfi an-nun. Itu i'rabnya sama dalam buku tadi, dia sebut mabniyun ala hadfin nun ataupun bihadfin nun, aqimu. Jadi fi'il amar ni dia adalah mabni. Bila disebut mabni maknanya dia tidak ada marfu', tidak ada majzum, tidak ada mansub. Dia adalah mabni, dan mabninya adalah dengan jazam fi'il mudhari'nya. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana fi'il amar ini mabni, kita buat jazam. Kita letak lam contohnya. Lam tadhhab. Lam tadhhab ini kalau kita i'rab, dia adalah fi'il mudhari' majzum bi sukun. Majzum bis sukun. Tidak begitu, ada lam ni, kita letak lam. Lam ini dia menjazamkan fi'il mudhari'. Lam tadhhab. Dan kalau dua, lam tadhhaba. Lam tadhhaba ini adalah fi'il mudhari' majzum bi hadfin nun. Asalnya tadhhaba ni bila ada lam, dia jadi hazaf nun. Sama juga dengan lam tadhhabu. Lam tadhhabu fi'il mudhari' majzum bihasfin nun, sama macam atas ni. Kemudian lam perempuan pula, lam tadhhabi. Asalnya tadhhabina, jadi kita i'rabnya fi'il mudhari' majzum bi hasfin nun. Hasfin nun. Kemudian lam tadhhaba sama macam atas. Sama macam atas. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah lam tadhhabna. Lam tadhhabna ini adalah fi'il mudhari' mabniyun ala sukun. Okey, nampak kan? Jadi kalau kita nak tahu fi'il amar ini dia mabni dengan apa, kita lihat pada jazam fi'il mudhari'. Jadi kita nak tahu fi'il amar ini dia mabni dengan apa, dengan hasfin nun ke, dengan sukun ke, kita lihat kepada fi'il mudhari'. Contohnya tuqimuna. Tuqimuna ini adalah sama dengan tadhhabuna. Tadhhabu. Jadi dia hazaf, jazam dengan hasfin nun. Jazam mabni, fi'il amar ini mabni dengan hazaf nun. Kalau fi'il mudhari' ada lam ini dia jazam dengan hasfin nun. Jadi kita nak lihat fi'il amar ini dia mabni dengan apa, kita lihat jazam fi'il mudhari'. Kalau dia bisukun kita sebut mabniyun ala sukun. Kalau hazaf nun mabniyun bihadfin nun. Sama saja. Sama saja. Jadi kita lihat kepada fi'il itu tadi, fi'il amar tadi. Fi'il mudhari' jazam fi'il mudhari' tadi.
Kita lihat kepada jazm fi'il mudhari'. Mabniyun 'ala sukun ataupun mabniyun bisukun. Beres Jadi disebut di situ mabniyun 'ala hadfin nun. Aqimu amrun mabniyun, fi'il amar dengan fi'il madhi dia mabni 'ala hasfin nun. Kalau kita nak lihat dia mabni dengan apa, kita lihat fi'il mudhari' itu dia jazam dengan apa. Kalau dia jazam dengan hasfin nun, maka hasfin nun lah. Kalau dia jazam dengan sukun, dengan sukun lah. Kalau jazam dengan sukun, dua tu saja kan, sukun dengan hasfin nun, maka kita hendaklah mabni dengan jazam fi'il mudhari'. Fi'il amar dia mabni dengan jazam fi'il mudhari'. Wal wawu fa'il. Waw pada waw jamaah ini adalah fa'il. Maknanya fi mahalli rafu' fa'il. Aqimu, siapa yang diperintah, iaitu yang diperintah ialah kamu, antum. As-salah maf'ulun bih. Dirikanlah kamu, dirikanlah as-salah. Okey. Waw atifah. Waw adalah huruf ataf. Ataf kepada mana? Ataf kepada aqimu. Aqimu ini dia ataf kepada mana? Ataf kepada linus 5. Jadi dia berangkai. Sebab itulah 3 perkara ini disebut diperintahkan supaya kita lakukan. Pertama, serah diri kepada Allah. Kedua, dirikan solat. Dan waw yang ketiga adalah ittaqu, bertakwa kepada Allah SWT. Aqimu sama dengan aqimu, iaitu amar mabni ala hasfin nun. Kemudian hu maf'ulun bih. Ittaquhu, hu itu adalah maf'ulun bih. Wa istinafiyah, wa ini adalah waw istinafiyah, menunjukkan bahawasanya ayat selepas itu adalah ayat yang baru, tidak ada kaitan i'rabnya dengan ayat sebelumnya. Huwa mubtada', huwa itu dhamir, dhamir muttasil itu, dhamir munfasil itu adalah mubtada'. Alladhi mausul sakin, alladhi itu adalah isim mausul, sakin, sakin itu alladhi, ya itu baris mati kan, itu maksudnya sakin, mabniyun 'ala sukun. Alladhi isim mausul dia mabni, alladhi ini dia mabniyun 'ala sukun. Kita baca alladhi, tak baca alladhiya ataupun alladhi ataupun alladhiyu, dibaca dengan alladhi mausul sakin, isim mausul mabniyun 'ala sukun, dan kedudukannya fi mahalli rafu' khabar. Dia adalah rafu', dia adalah khabar. Jadi khabar ini sepatutnya marfu', tetapi oleh kerana dia itu mabni, maka dibaca dengan baris mati, tidak ada tanda rafu' di sini. Beres Jadi waw istinafiyah huwa mubtada, alladhi khabar, isim mausul mabniyun 'ala sukun fi mahalli rafu' khabar. Jadi bila ditanya mana khabarnya, huwa, huwa itu adalah dia. Mana khabarnya? Khabarnya adalah alladhi, dia yang kepadanya semuanya kembali, makhluk kembali. Ilaihi muta'alliqun bi tuhsyarun, tuhsyaruna ilaihi, walladhi tuhsyaruna ilaihi. Dia Allah Ta'ala yang kembali, dikembalikan semua makhluk kepadanya. Maknanya dibangkitkan, dikira, dihisap, dikumpulkan di mahsyar, ditentukan syurga dan neraka. Itu maksudnya. Tuhsyarun mudhari' mabniyun lil majhul. Tuhsyarun ini kalau ikutnya dia ada fa'il, fa'ilnya adalah Allah SWT, tapi diguna dengan mabni. Kerana semua dah tahu yang menghimpunkan semua manusia, yang menghidupkan balik semua manusia, yang mengumpulkan manusia daripada mahsyar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diguna mabniyun lil majhuli, tuhsyaruna, marfu' bi thubutin nun, dan hukumnya adalah marfu' dengan ada nun di hujung tu. Jadi kalau ditanya mana tanda rafu'nya, tanda rafu'nya adalah ada nun. Dan nun ini dibuang kalau dia dalam keadaan jazam, sebagaimana kita sebut tadi, ada lam, jadi tuhsyaru contohnya. Jadi bila tidak ada apa-apa sebab yang patut dibuang nun itu, maka kekallah dengan ada nun, marfu' bi thubutin nun. Jadi kalau dalam keadaan marfu', fi'il mudhari' itu dia ada nun, bi thubutin nun. Wal wawu, waw pada tuhsyaruna. Tuhsyaruna ini dia ada waw. Jadi ta di depan itu adalah huruf mudhari', fi'il mudhari'. Kemudian waw di tengah itu wawul jamaah. Kemudian nun itu adalah tanda i'rab. Jadi waw di tengah itu di antara ra dengan nun itu adalah na'i fa'il.
Naib fa'il makna timbalan kepada fa'il. Asalnya dia maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih, tetapi oleh kerana dibina dengan mabni lil majhul, maf'ulun bih itu mengambil tempat fa'il. Jadi dipanggil naib fa'il. Jadi kalau ikut kita buat ayat Melayunya, Allah Ta'ala mengumpulkan mereka. Ataupun Allah Ta'ala mengumpulkan kamu. Jadi kamu itu jadi maf'ulun bih. Apabila dibuang Allah, maknanya dikumpulkan kamu. Jadi kamu itu mengambil tempat naib fa'il. Asalnya Allah itulah fa'il, dialah yang mengumpul. Tetapi apabila dibuang Allah, maka kamu itu mengambil tempat fa'il, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dikembalikan. Dan kita telah pun tahu antara sebab dibina mabni lil majhul ini antaranya kerana maklum, semua sudah tahu. Jadi dalam bab manusia ini dibangkitkan, dikumpulkan di akhirat nanti, semuanya sudah tahu. Yang membangkitkan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu lagi disebut di sini. Kemudian wal masdar muawwal an aqimu, maknanya iqamah. Masdar itu fi mahalli nasab, ataf ala mahal, maknanya fi mahalli nasab, ataf kepada taslim. Ataf kepada taslim. Sebabnya waw itu wa ataf kepada linus lima. Linus lima itu dia ada masdar muawwalnya li taslim ataupun taslima. Jadi fi mahalli nasab alal atfan alal mahal sebelumnya, li'annahu maf'ul ats-tsani li umirna, au fi mahalli jar ma'tuf alal masdar muawwal mutaqaddam fil ayat as-sabiqah. Okey, ini kalau nak lebih jelas saya tulis. Dia macam ni, sebelum ayat sebelumnya umirna linus lima. Umirna linuslima. Ini pun ada takwil, dia, iaitu taslim. Taslim, kerana ada an. Li'an nuslima. Sebab itu dibaca dengan baris atas. Li'an nuslima, saya letak macam ni. An nuslima itu adalah ditakwil dengan taslim. Jadi taslim itu adalah maf'ul. Kami diperintah taslim, menyerah. Maf'ul tsani, kalau ikutnya amaranallah, nah itu adalah maf'ul awal, taslim maf'ul tsani. Jadi taslim ini adalah maf'ul. Jadi an aqimu itu boleh ditakwil dengan masdar, iaitu iqamah. Jadi iqamah ini pun boleh dibaca dengan baris atas. Atas asas apa? Atas asas dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dia adalah maf'ulun bih. Maf'ul as-sani. Maf'ulun bih. Ataf kepada linus lima. Umirna iqamah. Umirna taslim, umirna iqamata as-salah. Kalau kita nak cuba untuk pecahkan, jadi iqamah masdar muawwal itu adalah pertama i'rabnya apa, iaitu dia adalah fi mahalli nasab, ataf alal mahal sebelumnya, linus lima. Oleh kerana dia ataf kepada taslim, maka iqamah itu juga adalah mahal nasab, dia juga adalah fi mahalli nasab maf'ulun bih. Ataupun yang kedua, kita boleh i'rab dia dengan jar, ma'tuf ala masdar muawwal yang sebelumnya juga. Jadi yang kedua kita juga boleh takdirkan umirna linus litaslimi. Kita dah jumpa minggu lepas kan, i'rab linus lima ini ada beberapa pendapat kan. Ada takdir ba, lam itu lam zaidah dan selainnya. Jadi i'rab yang kedua adalah juga boleh diguna li ataupun bi, li iqamati. Baca baris bawah. Seolah-olah sebelumnya li taslimi. Lam itu adalah jar ataupun bi taslimi, boleh juga. Li taslimi wa li iqamati.
Jadi kalau kita baca yang ni, i'rabnya adalah majrur. Majrur dengan apa? Dengan lam tu, lam. Majrur dengan lam, ya. Lam. Semuanya ada lam. Yang ini kenapa dibaca baris atas? Kerana dia adalah maf'ul. Atas asas lam itu adalah lam zaidah. Lam tidak ada fungsi, hanya ditambah saja. Jadi kalau kita baca ke atas ni, kita buat ayat macam mana? Umirna taslima, baca baris atas, wa iqamata, pun baris atas. Kenapa kita buat macam tu? Kerana dia adalah maf'ulun bih. Kan? Jadi kita baca dengan masuk. Masubum bi fathah. Ada atas semua kan? Taslima, iqamah. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bih. Kalau dibaca dengan taslimi wali iqamati majrur bi harfi jar. Betul. Bi harfi jar. Mana huruf jarnya adalah lam. Okey, nampak kan? Ada dua i'rabnya. Pertama yang ini umirna taslima. Yang kedua adalah umirna litaslimi. Beres insya-Allah. Umirna litaslimi. Okey. Jadi boleh dibaca umirna taslima wa iqamata ataupun umirna litaslimi wa liiqamati. Lam ni buang pun tak apa, wa iqamati. Jadi iqamah masdar muawwal atah kepada taslim. Atas asas lam itu adalah huruf jar. Yang atas ini iqamata ini adalah atah kepada taslima, tetapi dibaca dengan baris atas kerana dia adalah maf'ulun bih. Nampak kan? Okey, dan lam itu adalah lam zaidah. Lam yang ada pada litaslim itu, linuslima itu adalah lam zaidah. Lam zaidah. Lam yang hanya ditambah saja. Kalau ikutnya umirna an nuslima, tetapi ditambah linuslima. Jadi ada yang berpendapat lam itu adalah lam yang ditambah semata-mata. Tidak ada, kalau buang pun tak apa. Jadi kalau buang kita baca umirna an nuslima. Tetapi bila ada lam itu dibaca dengan umirna linuslima. Ataupun lam itu memang lam ta'lil dan fungsinya adalah menjarkan masdar muawwal. Lam jar. Jadi kita boleh i'rab umirna litaslimi ataupun iqamat. Beresnya, kalau ada soalan boleh tanya terus. Masdar muawwal an aqimu fi mahalli nasab ataf 'ala al-mahal. Mahal ini ataf kepada linuslima, mahal nasab maf'ulun bih. Jadi kita dah buat tadi ya, li'annahu maf'ulun ats-tsani li umirna. Kemudian fi mahalli jar ataupun juga boleh di-i'rab masdar itu, iqamah itu, an aqimu ini masdarnya adalah iqamah dengan i'rab fi mahalli jar ma'tuf 'ala al-masdar muawwal yang telah pun berlalu ataupun disebut sebelumnya, iaitu litaslimi an-nuslima. Okey, beres. Jadi itu adalah i'rab ayat yang ke-72. Wa an aqimus shalah wattaqu wa huwa ilaihi wa huwa alladhi ilaihi tuhsyaruna. Okey. Ada soalan nak tanya? Sebelum kita pergi ke ayat 73. Satu Ustaz, masalah fi'il mudhari' yang mansub tu kan, kataan an dia. Itu tak ada dia, macam mana cara nak i'rab ke Ustaz? Fi'il mudhari', oh dia masuk tu. Kena tahu kepada masdar. Yang besar ada masuk masdar. Saya buat ayat balik Saya buat ayat ini bukan bina majhul. Amaranallah taslima. Okey. Amarona ni dia kena ada dua maf'ul. Jadi taslima itu dia buat ayat dengan linus lima. Linus lima tu ada an nus lima. Jadi kalau kita nak ubah tu kita boleh guna taslimana.
kami menyerah, serahan kami li rabbil alamin. Okey. Jadi yang dimaksudkan dengan nasab maf'ulun bih itu adalah masdar kepada nuslima tu kejap aslama yuslimu islama, itu dia punya masdar dia tu tak apa kita tukar taslim. Okey. Amarona fi'il, tidak begitu? Ya. Amarona tu fi'il. Kemudian na itu adalah maf'ulul awal. Maf'ul awal. Maf'ul pertama muqaddam. Okey, saya letak satu-satu. Amara fi'lun madin. Okey, kita letak kat bawah. Minus 5. Okey, amrun fi'lun madin. Kemudian na dhamir muttasil itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bihi yang pertama. Dia adalah duduk di depan kerana dhamir. Tak boleh kita nak sebut amaranallah, amarallahuna, tak boleh. Mesti dia berada sebelum fa'il. Dia diawalkan. Muqaddam tu maknanya diawalkan. Kemudian Allah adalah fa'il. Tetapi dalam Quran tu tak ada sebab dia guna mabni lil majhul, umirna. Kami diperintah, kami disuruh. Tapi saya buat ayat di sini, saya wujudkan fa'il. Ini ayat saya. Kemudian taslim ataupun Islam boleh juga disebut di sini, Islam, menyerah diri. Islamana, ini adalah maf'ul. Maf'ul bih yang kedua. Itulah maksudnya nasab. Bila maf'ul bih yang kedua ini, hukumnya adalah mansub. Oh, masuk. Masuk bil fathati. Beres Jadi Ya. kalau kita tanya kenapa linus 5 itu jadi nasab, dia fi'il mudhari', kerana an dengan nus 5 ini boleh ditakwil kepada masdar. Takwil itu maknanya boleh ditukar kepada masdar. Linus 5 li rabbil alamin. Jadi dia punya wazan dia sama macam tadi, af'ala yuf'ilu if'al. Jadi nus 5 ini dia punya masdarnya adalah Islam. Islam, menyerah diri. Beres Ada lagi soalan? Masdar muawwal. Kita kena ingat kalau ada an selepasnya fi'il mudhari' boleh ditakwil dengan masdar. Nak takwil dengan masdar, kita tengok fi'il dia tu. Fi'il dia. Kalau zahaba, zahab masdar dia. Setiap fi'il tu dia ada masdar. Zahaba yadhhabu zahaban. Aslama yuslimu islaman. Sallama yusallimu tasliman. Kemudian kalau jalasa yajlisu julusan. Itu masdar dia. Dakhala yadkhulu dukhulan. Jadi kalau an yadkhulu boleh ditakwil dengan dukhuluhu. Kalau yajlisu an yajlisu boleh ditakwil dengan julusuhu. Takwil dengan isim. Fi'il itu boleh ditakwil dengan masdar. Masdar itu maknanya isim bagi fi'il tu. Dengan meraihkan dhamir yang ada kat dalam. Contoh kalau saya sebut yajlisu. Yajlisu ni ada di dalamnya huwa. Tidak begitu kan? Huwa yajlisu. Bila diletakkan an yajlisu boleh ditakwil dengan julusu, kena letaklah dhamir tu julusuhu. Julusuhu. Hu tu dari mana? Mungkin kita tanya hu tu dari mana pula? Kerana daripada fi'il ni lah. Yajlisu ni di dalam ni ada huwa. Kalau saya sebut an tajlisi, dalam tajlisu tu ada anta. Jadi saya takwil macam mana? Julu buka. Jadi ini adalah masdar ditakwil ataupun dibuat daripada an dengan fi'il mudhari'. Julu suka. Dari mana ka itu? Ka itu daripada tajlisu. Di dalam tu ada anta. Sama juga dengan linus 5. Kenapa kamu letak na? Kerana
Nuslimah itu di dalamnya ada apa? An Nuslimah ada. Anu. Jadi kita tahu dengan apa? Islam Muna. Oleh kerana ada lam sebelumnya li islamina dan seumpamanya ataupun li taslimina apa masdar yang sama makna lebih kurang. Okey, beres. Okey, kita pergi sikit ayat 73 wa atifah. Jadi bila disebut atifah atau ke mana ni? Jadi kita lihat baliklah ayatnya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Waw yang pertama ni atau kepada linuslima, wattaqu waw yang kedua ini atau kepada aqimu. Kemudian wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Waw ini kita dah jumpa tadi, dia adalah waw istinafiyah ataupun ibtidaiyah. Kemudian wa huwallazi, wa ini adalah wa ataf. Jadi bila wa ataf nak kembalikan ayat ini ke mana? Jadi kita kena kembalikan kepada huwallazi. Jadi huwallazi, dia Allah Taala yang dia Allah Taala tempat kembali ataupun tempat dikembalikan semua manusia makhluk. Dan dia Allah Taala juga adalah dia yang mencipta langit-langit dan juga bumi. Nampak kan? Waw itu adalah waw ataf. Jadi ataf kepada mana? Ataf kepada ayat sebelumnya. Huwallazi. Huwallazi huwallazi ilaihi tuhsyarun. Itu tempat kembalinya ayat ni. Jadi kalau kita nak pecahkan apa yang Allah Taala nak sebut di dalam ayat ni, kita boleh buat macam ni. Pertama, Allah Taala nak sebut apa? Dia nak sebut huwallazi ilaihi tuhsyarun. Ini yang pertama. Yang kedua, huwallazi khalaqas samawati wal ard. Jadi dua tu kenapa kita cakap macam tu? Kerana ada wa. Ada wa itu. Maknanya yang kedua huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dia bukan ayat lain. Tetapi ayat ini ada tempat dia punya kembalinya, iaitu kepada huwallazi ilaihi tuhsyarun. Nanti yang ketiga kita tengok nanti insya-Allah. Jadi wa huwallazi marra i'rabuha fi ayat sabiqah. Telah lalu i'rabnya pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita dah jumpa. Huwallazi huwa musta'nafah. Mana yang atas ni kan? Huwa mubtada allazi isim mausul sakin fi mahalli rafa' khabar. Jadi sama juga yang kat bawah. Huwa itu adalah mubtada dhamir fi mahalli rafa' mubtada, allazi isim mausul fi mahalli rafa' khabar. Khalaqa madhi maftuh. Maknanya madhi mabniun 'ala al-fathi. Fi'il madhi ini dia mabni. Jadi kita baca khalaqa. Qa itu dengan baris atas. Jadi disebut maftuh wal fa'il huwa. Fa'il dia adalah ada di dalam tu, iaitu huwa. Huwa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang telah mencipta. As-samawati maf'ul masuk bil kasrah. Masuk bil kasrah ini kerana jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim satu-satunya tanda i'rabnya adalah di bawah. Yang lainnya adalah di atas. Contohnya jamak taksir di atas. Kemudian mungkin mamnu' minas sarf. Satu lagi dia juga adalah majrur. Dia majrur bil fathah, dia terbaliknya, maaf. Jadi kalau jamak taksir dia masuk bil kasrah. Apa jamak muannas salim masuk bil kasrah. Jamak taksir dengan mufrad masuk bil fathah, dan muthanna dengan jamak mudzakkar salim masuk bil ya. Itu adalah hukum i'rabnya. Jadi jamak muannas salim ini satu-satunya masuk, tanda masuknya dengan baris bawah. Jadi kita kena ingat, kalau jamak muannas salim, contohnya samawati talibat, samawatun talibatun, mu'minatun hafizatun, semua fi'il, semua isim yang berakhir dengan alif ta di dalam keadaan masuk, sama ada dia jadi maf'ulun bih atau seumpamanya,
maka kita kena hukum i'rabnya kita kena letak baris bawah. Dibaca dengan as-samawati. Tidak ada ta. Jadi isim jamak muannas salim ini dia tidak boleh diletak dengan baris atas. Di mana-mana tempat kedudukannya di dalam ayat. Kalau marfu' dengan dhammah, kalau majrur dengan kasrah, kalau mansub juga dengan kasrah, bukan dengan fathah. Jelas dia tak sama dengan jamak taksir dan juga mufrad. Kalau mufrad mansub dengan kasrah. Jelas kat situ Wal arda ma'tuf 'ala samawati masuk dengan baris atas. Jadi kita baca macam mana? Khalaqas samawati, kita baca baris bawah. Wal arda, kita pun kembali dengan baca baris atas. Kenapa? Kerana wal arda ini dia bukan jamak, dia mufrad. Jamaknya aradi Jadi mufrad ini masuk dengan fathah. Jamak muannas salim masuk dengan kasrah. Sama dengan majrur dengan kasrah. Kemudian wal arda ma'tuf 'ala samawati masuk bil haqqi muta'alliqani bihal min fa'il khalaqa. Jadi bil haqqi ini jar wa majrur, muta'alliqani dia merujuk ataupun bergantung dengan hal min fa'il khalaqa. Hal tu dia tak sebutlah kat situ. Kalau nak mudah hal ini kita cari saja sama ada maujud ataupun kain, kita boleh hadirkan. Saya tulis saya type lagi. Okey. Macam mana kita nak buat ayat tu? Kita boleh buat macam ni, huwa allazi khalaqas samawati wal ard. Kemudian ada hal kat sini tapi tidak disebut. Kemudian bil haqqi. Jadi jar wa majrur ini bil haqqi ini dia merujuk kepada hal. Kepada hal ini dia punya tuannya adalah khalaqa. Huwa di dalam khalaqa. Dia yang ataupun dia Allah yang mencipta langit dan bumi dalam keadaan macam mana? Boleh kita sebut kainan, dalam keadaan dengan benar, bil haqqi, kebenaran, benar, bil haqqi. Jadi boleh kita cuba takdirkan di sini dengan hal iaitu kainan. Huwallazi khalaqas samawati wal ard, kainan dalam keadaan ia bil haqqi dengan kebenaran. Jadi mana tuan dia? Tuan hal itu adalah huwa di dalam. Huwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kainan ini tempat bergantungnya kepada bil haqqi ini tempat bergantungnya kepada kainan hal, dan hal ini tuannya adalah huwa. Tidak disebut tetapi dalam ayat ini kita maknanya ada dalam keadaan tersebut, bil haqqi. Beres. Itu maksudnya muta'alliqani, dua-dua itu ba dengan ha itu dia tertakluk ataupun bergantung kepada hal min fa'il khalaqa. Fa'il khalaqa adalah huwa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa madhi maftu wal fa'il huwa. Jadi huwa ini ada halnya. Hal ini kita dah bincang sebelum ini hal apa makna hal tersebut di dalam nahwu Arab. Jadi halnya tidak disebut di situ, boleh ditakdirkan dengan kainan, dan tempat kainan itulah tempat bergantungnya bil haqqi. Kemudian waw atifah yauma dharah mansub. Waw ataf. Waw ini adalah waw ataf. Wa yauma, kita tengok ayat kita wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun. Wa huruf ataf kepada ayat sebelumnya. Arda. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard bil haqqi wa yawma.
Mana ataf kepada ayat sebelumnya. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardi bil haqqi wa yauma, dan dia yang mencipta langit dan bumi dengan kebenaran, dan pada hari. Kita lihat, tengok sekejap lagi apa itu dia i'rab yauma. Jadi waw itu adalah waw ataf, wa itu adalah atifah, yauma dharaf masuk muta'alliqun bi khabar muqaddam atau maf'ulun bi. Ada dua i'rab dia. Jadi yauma ini kita boleh i'rab dengan zaraf ataupun kita boleh i'rab dengan maf'ulun bi. Ada fi'il uzkur. Jadi wadhkur yauma. Wadhkur yauma. Jadi waw itu ataf, wadhkur yauma. Jadi dia Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, dan ingatlah satu hari. Ingatlah satu hari. Jadi ada uzkur. Nanti saya tarik dia i'rab yauma ini ada dua. Pertama zaraf masuk muta'alliqun bi khabar muqaddam, ada khabar dia. Kemudian yang kedua maf'ulun bi li uzkur. Uzkur ini tidak ada dalam Quran tu, tapi kita boleh letak uzkur. Kamu ingatlah satu hari. Mahzufan, tidak disebut. Okey, macam mana kita nak i'rab? Okey, macam mana kita nak i'rab? Sekejap saya tulis supaya pertama i'rabnya tadi yauma itu i'rabnya zaraf. Ya, yauma itu i'rabnya adalah zaraf. Zaraf. Yang kedua yauma itu i'rabnya adalah maf'ul. Jadi maf'ulun bih kan? Okey, kita buat satu-satu. Yauma itu adalah zaraf. Bila zaraf ni dia mudhaf ilaih, jadi dia ada ta'alluq. Dia ada ta'alluq. Jadi kalau nak i'rab dia yauma yaqulu fayakun qaulul haqq, zaraf masuk muta'alliq bi khabar muqaddam. Jadi kita boleh buat qaluhul haqq kainun. Sekejap. Kejap. Kita cari khabar dia dulu. Yauma zarah masuk muta'alliqun bi khabar muqaddam atau maf'ulun bih li adhkur mahzufan. Jadi kalau kita nak i'rab yang kedua ni mudah saja. Yauma itu i'rab yang kedua, yauma itu adalah maf'ulun bih. Jadi ayatnya macam mana ayatnya? Kita i'rab yang ni dulu. Yang ni agak senang. Ayatnya adalah udhkur. Udhkur. Yauma. Yauma tu maf'ulun bih. Udhkur tu fi'il madhi. Fi'il amar. Kamu ingatlah hari. Yauma yaqulu kun fayakun. Yauma yaqulu kun fayakunu. Okey. Ini i'rab yang kedua ni dah selesai. Kemudian zaraf. Zaraf ini kita tengok, kita baca sikit. Yauma zaraf masuk muta'alliqun bi khabar muqaddam. Khabar muqaddam ini tak ada, tidak disebut. Au maf'ulun bihi li adhkur, ataupun juga ada fi'il amar udhkur, juga tidak disebut. Tetapi kita dah takdir tadi udhkur yauma. Yaqulu mudhari' marfu' wal fa'il huwa. Kun amar sakin tam wa fa'il mustatir anta. Fa'atifah li rabti musabbab bisabab atau istinafiyah, juga boleh dua. Yakunu mudhari' wal fa'il huwa. Qawlu mubtada' muakhar. Di sini adalah mubtada' dia. Jadi bagaimana kita nak buat? Qawluhu al-haq. Al-haq itu na'at. Qawluhu al-haq. Mana dia punya mubtada'? Mubtada'nya apa, khabarnya tak ada. Kita takdir kain juga, mudah-mudah saja. Kainun yauma yaqulu. Kainun yauma yaqulu. Yauma yaqulu kun fayakun.
Okey. Jadi pada masa ini yauma ini adalah zaraf. Saya i'rab satu-satu. Qauluhu ini adalah mubtada. Dan al-haq itu adalah na'at, ya, na'at kepada qauluhu itu. Kata-katanya ataupun keputusannya adalah benar. Kainun khabar. Yauma, kainun itu khabar yang tidak disebut. Yauma zaraf. Wa huwa mudhaf, yaqulu itu mudhaf ilaih. Yauma ini adalah zaraf. Wa huwa mudhaf. Jadi yauma zaraf, kita kena takdirkan ada khabar, kainun. Kainun. Jadi yauma ini zaraf ini jar wa majrur ini dia mudhaf ilaih ini dia muta'alliqun bi khabar muqaddam. Khabar muqaddam ni kerana asalnya qauluhu itu duduk di hujung. Cuba kita tarik balik, mungkin akan nampak. Yauma yaqulu kun fayakunu qauluhu al-haq. Nampak kan, dalam Quran dia sebut apa? Betul kan saya tarik tu kan? Ya. Wa yauma yaqulu kun fayakunu qauluhu al-haq. Tengok Jadi qauluhu al-haq ini duduk di hujung. Jadi sebenarnya dia mubtada. Dan yauma ini zaraf. Jadi sebelum yauma itu ada mubtada, ada khabar muqaddam. Ada khabar muqaddam yang tidak disebut. Jadi kalau kita nak buat ayat tu balik, susun balik, ini mubtada dia duduk di hujung. Mubtada ni sepatutnya duduk di awal kan. Kita ittifaq mubtada ini sepatutnya dia ada di awal. Tetapi dia letak di hujung. Jadi kita kembalikan mubtada ini letak di awal. Dan zaraf ini, yauma ini kalau zaraf, kat mana dia nak bergantung? Mesti ada sesuatu sebelumnya, tempat dia nak bergantung. Kalau tak ada tempat nak bergantung, tak boleh. Dia kalau zaraf, dia mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih ataupun jar wa majrur, dia kena ada ta'alluq, tempat dia rujuk. Jadi dia rujuknya kat mana? Saya takdirkan kainun. Kainun. Jadi kainun itu adalah khabar muqaddam yang tidak disebut. Jadi kalau kita nak susun balik, kainun yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq, kita letak mubtada'nya di depan. Qauluhul haq mubtada', khabar kainun, khabar yauma itu adalah zaraf. Jadi zaraf dia masuk, wa huwa mudhaf, yaqulu mudhafun ilaih. Sesuai kat situ. Jadi ini adalah i'rab yauma kalau dia itu zarf. Agak mencabar i'rab ni bila ada dua ni, ataupun yauma ini maf'ulun bih. Kalau kamu nak kata dia maf'ulun bih, mudah saja. Kamu takdirkan ada uzkur. Kamu takdirkan uzkur fi'il amar. Kamu ingatlah satu hari yang Allah Ta'ala akan kata kun fayakun. Iaitu hari kiamat nanti. Allah Ta'ala kata kun, jadilah. Maka akan berlakulah kiamat yang diingkari ataupun yang tidak dipercayai oleh kafir Quraisy. Nampak Ada soalan nak tanya? Kun fayakun. Fair dua i'rab ni. Ini pun agak susah kalau kita tak perhati betul-betul, kita tak akan nampak ni. Tapi saya rasa saya dah terangkan apa semampu yang boleh. Jadi yauma ini sama ada dia zaraf ataupun dia adalah maf'ulun bih. Jadi jika kamu kata dia zaraf, kamu hendaklah wujudkan ataupun rujuk kepada khabar. Khabar itu dia adalah muqaddam, duduk di depan, tetapi tidak disebut di dalam ayat itu. Dan kalau kamu nak susun balik, qauluhul haq kainun yauma yaqulu kun fayakun. Kata-kata yang benar itu akan ada iaitu akan ada, kata-kata yang benar itu ada bila iaitu satu masa, satu hari yang Allah Ta'ala kata kun, berlakulah, maka berlakulah kiamat itu. Jadi itulah kata-kata yang benar, akan ada, kainun. Kainun ini adalah khabar. Kalau kita takdirkan yauma itu maf'ulun bih, jadi kita terjemahkan
ingatlah wahai Muhammad ataupun siapa yang baca Quran ini, ingatlah. Ingat apa? Iaitu hari yang Allah Ta'ala akan kata kun, berlakulah kiamat, fayakunu, maka kiamat itu pun berlaku. Jadi itu dari sudut kita nak terjemahkan. Jadi kita boleh terjemahkan mengikut takdir tadi. Mengikut susunan tadi. Jadi kalau zaraf kita terjemahkan kata-kata yang benar ada pada satu hari yang Allah Ta'ala akan sebut kun, berlakulah, iaitu hari kiamat, maka selepas itu kamu akan melihat kebenaran. Apa yang kamu ingkari sebelum ini akan nyata, akan benar. Dan semua selepas itu hisab dan juga ketentuan Allah SWT, hukuman Allah SWT semuanya adalah benar. Dan kalau kita i'rab maf'ulun bih, kita akan sebut ingatlah satu hari yang dia Allah Ta'ala akan berkata kun, jadilah, maka berlakulah hari kiamat itu. Itulah lebih kurang. Qaulul haq itu akan di-i'rab sebagai mubtada khabar. Yang ini qaulul haq ini mubtada. Kalau yang ini qaulul haq itu akan di-i'rab biasalah, dia adalah mubtada khabar. Insya-Allah kita akan jumpa nanti. Okey, ada soalan? Ustaz. Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya kalau tak ikut i'rab ni kan, saya berfahaman yang ayat yang pertama tadi Allah menjadikan khalaqas samawati wal ard bil haq, dan pada hari dia menjadikan tu dia kata kun fayakun, maka jadilah. Makna itu saya mungkin takwil kata tu ayat masa dia jadikan langit dan bumi. Jadi salahlah takwil saya sebelum ni. Oh ya. Tak betul Ustaz. Yalah. Kalau kita baca direct tu mana kita faham Allah jadikan langit bumi, jadi masa jadi tu Allah kata kun fayakun, jadilah langit bumi tu. Tapi di sini kata jadi masa waktu nak kiamat nanti, bukan waktu menjadikan langit dan bumi. Ya, tidak, sebabnya yauma ini diulang dua kali, yauma. Ini badal ni. Maknanya badal ada di i'rab, selepas itu dia sebut badal. Nanti kita i'rab lengkap minggu depan. Jadi yauma ini adalah boleh diletak yauma yunfakhu fis-sur. Jadi wa huwallazi khalaqas samawati wal ard bil haqq wa yauma yunfakhu fis-sur. Itulah sebenarnya yauma yaqulu kun fayakun. Jadi yang dimaksudkan dengan hari yang Allah Ta'ala kata kun fayakun itu adalah Allah Ta'ala kata kun, berlakulah kiamat. Maka sangkakala berlakulah kiamat. Jadi yauma, dua-dua yauma ini adalah dia boleh ambil tempat masing-masing. Kalau kita lihat i'rab Syekh Tayyib Al-Ibrahimi ini, dia sebut mana yauma, dia sebut yauma badal min yauma yakun. Jadi badal ini maknanya dia boleh duduk antara satu sama lain, boleh ditukar-tukar, maknanya maksudnya sama. Mungkin minggu depan saya huraikan badal dalam nahwu Arab. Jadi yauma ini adalah badal. Jadi bukan bermakna kun, jadilah langit dan bumi, tidak. Tapi Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, selepas itu bumi dan langit ini akan hancur. Dan bila dia akan hancur, pada satu hari, bila Allah Ta'ala kata kun, maka berlakulah hari kebangkitan itu. Dan qaulul haq, ia adalah benar. Bukan satu kepalsuan ataupun satu yang benda yang ugutan. Dia adalah hakikat yang benar akan berlaku. Semua yang selepas itu, selepas berlaku hari kiamat itu, manusia dah tak ada kuasa dah. Manusia memang tidak ada kuasa apa-apa. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut apa? Manusia, apa ayatnya saya pun dah lupa tu. Maknanya hari itu yaumala, apa surah Al-Infitar itu, yaumala yamliku nafsin yaumala tamliku nafsun syai'an wal amru yawma idznillah. Itu ayat surah Al-Infitar kan. Macam mana ada Haji Ruzlan? Ya. Macam mana ada ayatnya? Allahu Akbar. Wal amru lillah. Itu yang akhir tu, wal amru yauma lam yakun nafsin syai'an
wal yawma amru lillah. Yawma idzin lillah. Dia bila nak gaduh-gaduh ni jadi lupa habis. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada satu hari ini sama juga yauma ini, iaitu pada satu hari la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Diri seseorang itu tidak dapat membantu diri yang lain. Maksudnya tidak ada boleh bantu sesama diri seseorang itu tidak dapat bantu. Wal amru, dan urusan pada hari itu yauma idzin lillah. Allah SWT Malik Yaumiddin. Allah Ta'ala itu adalah penguasa, pemilik hari kiamat itu. Jadi pada masa ini qauluhul haq. Semua apa yang diputuskan oleh Allah semuanya adalah benar belaka. Tidak ada kepalsuan dan sebagainya. Ketetapan itu adalah benar. Semuanya akan lihat nanti. Okey. Terima kasih. Syukran. Afwan. Rasanya kita kena berhenti sampai situ. I'rab dia pun semakin susah pula dah. Sepatutnya semakin mudah. InsyaAllah saya akan ulang balik zaraf ini kerana dia ada kaitan dengan qaulul haq itu. Qaulul haq itu pun ada dua i'rab, na'at ataupun khabar li qaulihi. Jadi ada juga dua i'rab. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan. Semoga Allah Ta'ala bantu kita untuk memahami ayat-ayat Allah SWT dan juga untuk memahirkan ataupun menguatkan lagi kefahaman kita tentang bahasa Arab, insya-Allah SWT. Dan dengan kefahaman itu kita dapat guna untuk memahami ayat-ayat Allah SWT. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Khair. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ila liqa insyaallah. Wassalamu alaikum. Assalamualaikum.